Terima kasih pengurusi tetap. Pertamanya saya nak puji, jarang-jarang orang berjaya sebut nama saya dengan betulnya. Terima kasih. Sebelum tu boleh tak saya nak minta technician kalau lah boleh, daripada pagi tadi saya tengok tak ada Titi Wangsa keluar kat skrin. Saya pun nak babai-babai juga adik-adik saya dekat Titi Wangsa. Thank you technician. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berusaha Saudari Pengurusi Tetap Puan Nur Ain Abdul Rahman, yang dikasihi Kak Ida, yang dihormati Along, yang saya muliakan Ahli Majlis Tinggi. Salam hormat saya kepada Barisan Esko Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, sahabat-sahabat Ketua Puteri Negeri, Ketua-Ketua Puteri Bahagian, seterusnya sahabat-sahabat Ketua-Ketua Puteri Wilayah Persekutuan. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya, div-div jemputan, tetamu-tamu khas, para perwakilan dan pemerhati yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga cantik di rumah Siti, indah warnanya, penuh aura. Wakil wilayah persekutuan, namanya Muhaizah Hirawati. Mohon izin mulakan bicara. Alhamdulillah. Penuh rasa syukur saya kehadrat ilahi kerana diberi peluang mewakili wilayah persekutuan membahaskan usul politik pada hari mulia dan di pentas keramai ini. Saya faham walaupun dah petang, dah mengantuk, tapi kita kena dengar jugalah. Sebab saya kira usul ini amat dekat dan amat sesuai untuk dibahas dengan mendalam, dengan mengambil kira situasi politik semasa hari ini. Sidang perwakilan yang saya kasihi, pelbagai cabaran dan halangan parti keramat kita lalui sejak kekalahan pilihan raya ke-14 yang lalu. 9 Mei 2018 masih diingati. Tercatat sejarah, detik hitam bahawasanya Barisan Nasional bukan lagi parti, bukan lagi memimpin kerajaan persekutuan. Terlalu banyak hati-hati yang remuk dan kecewa. Pemimpin dan pengikut Barisan Nasional UMNO mengambil masa yang lama menghadapi realiti, tetapi kita cepat move on. Alhamdulillah, walaupun ramai pemimpin-pemimpin kita juga yang tidak setia kepada perjuangan, biarlah kata-kata tu nak melompat bab kata timbalan presiden tadi kan. Kenapa saya menyebut mengenai sejarah ini? Memang sengaja saya menyebut kembali sejarah ini agar kita semua tidak lalai dan alpa akan sejarah kekalahan tersebut. Dan tidak terlalu selesa di kerusi empuk. Mimpi yang indah ini seketika aja. Dan menjadi adat resam kehidupan dan tradisi dalam sesebuah peradaban di mana kekuasaan itu tidak selalu dijulang. Yang berada megah di atas tidak akan selamanya berada di puncak kuasa. Manakala yang berada di bawah tidak bererti mereka mengalah dan kekal berada di bawah. Oleh itu, untuk sahabat-sahabat pejuang soldadu merah jambu iku, peganglah kata-kata ini. Kekalahan ataupun kegagalan di masa lalu bukan berarti meminta kita berhenti, tetapi meminta kita untuk terus berjuang, berjuang, berjuang dan lakukan yang terbaik. Andai perjuangan ini mudah, pasti ramai yang menyertainya. Andai perjuangan ini menjanjikan kesenangan, pasti ramai yang tertarik padanya. Tapi hakikat perjuangan ini bukan begitu. Turun naiknya, sakit pedihnya, umpama kemanisan yang tidak terhingga. Andai rebah, kita bangkitlah semula. Andai kita terluka, ingatlah janji yang Maha Esa. Sidang perwakilan yang saya kasihi, Pergerakan Puteri UMNO Wilayah Persekutuan kali ini membawa 3 usul politik untuk dibahas dan diangkat oleh sidang perwakilan sekalian. Sejarah itu tidak boleh dilupakan. Asas sejarah penubuhan akan mengembalikan peranan dan fungsi Puteri UMNO Malaysia sendiri seperti mana ia ditubuhkan dahulu. Saudari sidang perwakilan, saya nak tanya, bilakah tarikh penubuhan Puteri UMNO? Bila? Berapa? Oh. Kenapa kita ditubuhkan? Marilah kita ingat serta kita imbas kembali sahabat-sahabat puteri yang dikasihi. Sahabat sekalian, Puteri UMNO telah ditubuhkan secara rasmi kepada umum
tanggal 9 Julai 2001. Ketika itu hasrat penubuhannya agar ia sebagai sebuah sayap parti yang mampu bertindak secara profesional dalam kalangan wanita muda bagi menyokong cita-cita parti untuk mengekalkan kedaulatan dan kuasa orang-orang Melayu. Tahun ini 2021, Puteri UMNO bakal memasuki umur dewasa 20 tahun. Kalau ikut syarat SPR tahun depan kita dah boleh mengundi. Kalau undi 18, dah boleh mengundi lah tapi tak berani nak buat kan. Banyak sumbang bakti dan peranan Puteri UMNO yang berikan bagi menyokong agenda Parti Keramat ini dan juga kerajaan sebelum ini. Pemimpin wanita muda dalam Puteri UMNO juga bersilih ganti setiap penggal kepimpinannya. Tapi saya nak tanya sekali lagi, masih relevankah Puteri ni? Relevankah kita 5 tahun lagi? Relevankah kita 10 tahun lagi? Sahabat-sahabat, fikirkan, sama-sama kita fikirkan bersama, adakah kita masih relevan 10 tahun lagi? Bagi memastikan Puteri UMNO ini kekal relevan dan diterima rakyat, terutamanya wanita muda, Puteri UMNO Wilayah Persekutuan mencadangkan agar Puteri UMNO mengetengahkan lebih ramai kepimpinan wanita muda berbakat dan profesional ke hadapan selari dengan keperluan parti dan negara dalam pelbagai bidang. Ini kerana keperluan memastikan keahlian parlimen diisi 30% dari kalangan wanita. Ini sentiasa dibahaskan dalam pelbagai sidang sama ada parti, pertubuhan luar ataupun kabinet sendiri. Walau bagaimanapun, angan-angan cuma tinggal angan-angan kalau kita tak usaha. Negara amat memerlukan kepimpinan wanita dalam mengimbangi keputusan negara. Puteri UMNO perlu ke hadapan mengetengahkan wakil Puteri UMNO yang bersedia, bijak, berpendirian, berani dan dengan izin pengurusi tetap with full package dalam barisan kepimpinan negara. Kita tak nak Puteri UMNO jadi jagoh dalam parti sendiri. Kita tak nak kita menang dalam silo kita sendiri. Kita nak Puteri UMNO berada bersama dalam kepimpinan negara. Puteri UMNO memerlukan barisan pejuang-pejuang wanita muda yang mampu mengetengahkan isu-isu wanita, isu-isu kanak-kanak. Hanya ahli politik yang berani, lantang bersuara, bijak dan berpendirian mampu membawa suara dan merealisasikan impian wanita muda di luar sana. Maka Puteri UMNO Wilayah Persekutuan menegaskan sekali lagi agar Puteri UMNO tidak boleh membuang masa dalam menyediakan dan mempersiapkan pemimpin wanita muda yang mampu memenuhi keperluan parti dan negara agar Puteri UMNO ini terus kekal relevan menjadi sayap yang profesional, membawa dan memperjuangkan isu wanita muda ke polisi dan dasar negara. Kalaulah pergerakan wanita UMNO hari ini, pagi ini, meminta 30% kota daripada pucuk pimpinan parti untuk wanita-wanita menjadi wakil rakyat. Apalah salahnya kalau tak boleh bagi 30%, mungkin 10% untuk Puteri UMNO juga menjadi wakil rakyat. Sidang perwakilan yang saya kasihi, undi 18 sangatlah, orang kata baru isu yang cukup panas. Seperti semua sedia maklum, undi 18 akan mula dilaksanakan pada Ogos 2021 oleh pihak kerajaan. Namun kita dikejutkan dengan keputusan SPR yang menangguhkan undi 18 ke September tahun hadapan. Saya tak tahulah siapa yang takut, SPR yang takut, mungkin parti-parti lain yang takut atau mungkin UMNO yang takut. Tapi saya cukup yakin dan percaya UMNO tidak takut dengan undi 18. Betul tak betul? Betul. Ni senyap, ini takut ke kita dengan undi 18 ni? Suri sedia ke rasa tu Suri? Undi 18? Of course. SPR berkata perkara ini tidak dapat dilaksanakan kerana situasi semasa mengira. Apa isunya pendaftaran secara automatik semasa PKP? Kita ni bercerita mengenai menjadi negara berteknologi tinggi, mendigitalkan Malaysia. Tetapi perkara semudah pendaftaran automatik ini pun SPR tak boleh buat atas pelbagai alasan mengarut. Jadi saya nak tanya, adakah 1.2 juta pengundi muda ini tidak layak untuk bersama-sama menentukan masa depan negara?
Tak layak ke mereka? Maka Puteri UMNO Wilayah Persekutuan mengajak sidang dewan sama ada peringkat pusat, negeri maupun cawangan mengkaji dan merangka strategi dengan agresif bagi memenangi kelompok pengundi 18 tahun ke atas ini. Pastinya strategi setiap bahagian, setiap parlimen itu berbeza-beza. Takkan sama anak muda umur 18 tahun di Titiwangsa dengan anak muda 18 tahun dekat tempat leha. Takkan mungkin sama. Jadi kita sebagai pemimpin muda, kita kena kaji, kita kena rangka strategi kita sendiri untuk memenangi hati anak-anak muda ini. Puteri UMNO perlu berganding bahu memenangi hati bakat pengundi dan pengundi anak muda yang sedia ada. Situasi pandemik ni bukan lagi halangan. Orang duk cakap COVID-19 dah tak boleh buat program, tapi sekarang kita kena berasimilasi dengan COVID-19 ni. Pembentukan interaksi dan jaringan sosial antara anak muda boleh dipermudahkan apabila Puteri UMNO mengambil pendekatan menerusi pelbagai platform media dan aplikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan media baru yang pesat membangun, Puteri UMNO juga perlu mengangkat kepada Majlis Tertinggi UMNO cadangan-cadangan tawaran baru anak muda yang bersesuaian dengan kehendak anak muda sebelum pilihan raya berlangsung. Bukannya 3 hari sebelum nak PRU, nak mengundi, baru nak keluar tawaran baru anak muda. Tawaran baru anak muda ini perlu dirangka bersama sayap anak muda dalam UMNO dan parti komponen agar ia meliputi segenap pelosok anak muda di akar undi. Tak guna Puteri menjadi pendesak kalau kita sendiri tak ada jalan penyelesaiannya. Tak guna UMNO nak mendesak buat undi 18 kalau kita sendiri tak champion dalam isu ini. Puteri UMNO kena menjuarai isu undi 18 ini. Baik cepat atau lambat undi 18 ini dilaksanakan, Puteri UMNO seharusnya sudah bersedia untuk undi 18 ini. Sidang perwakilan yang saya kasih sekalian. 27 Mac 2018, Puteri UMNO, Puteri Kerajaan. 27 Mac 2019, Puteri UMNO, Puteri Pembangkang. 27 Mac 2020, Puteri UMNO, Puteri Kerajaan, setengah-setengah, suku-suku. 27 Mac 2021, Puteri UMNO masih lagi Puteri Kerajaan, setengah-setengah, suku-suku. Di mana Puteri UMNO 27 Mac 2022, 2023, 2050, 2080 mungkin. Di mana parti kita nanti? Di mana Puteri UMNO nanti? Akan jadi kerajaanKah kita? Atau pembangkang semula? Ataupun menjadi kerajaan tapi melukut di tepian gantang? Bersedia ke sahabat-sahabat semua untuk PRU ni? Bersediakah kita untuk bergerak solo? Bersediakah? Puteri UMNO Wilayah Persekutuan mengetahui pelbagai isu dalaman dan luaran parti yang saban hari menjadi tatapan media semasa. Isu yang dilemparkan, isu yang dikeluarkan bukan semuanya manis untuk ditatapi awam. Malahan tidak disukai anak muda melihat abah-abah, atuk-atuk, wan-wan, acik-acik bergaduh sama sendiri, sindir menyindir sama sendiri, tikam menikam sama sendiri. Kalau kata orang sembilan tu, polak nengok Isu dalam rumah sendiri, biarlah kita bincangkan dalam rumah sendiri. Isu dalam rumah kita, kita sesama selesaikan sesama kita. Bukan kita pamerkan kepada orang luar, bukan kita pamerkan kepada jiran tetangga. Seperti sidang dewan yang sedia maklum, pentas politik negara berada dalam keadaan yang tidak stabil. Banyak isu perbalahan antara pemimpin menyebabkan tampak tiada persepakatan dan tidak harmoni. Dalam saat hampir menghadapi perang besar pilihan raya ke-15, Puteri UMNO Wilayah Persekutuan sekali lagi ingin mengajak semua barisan kepimpinan peringkat majlis tertinggi pergerakan sayap-sayap Puteri UMNO untuk terus bersatu hati, bersolidariti dan menghormati institusi parti yang ditubuhkan oleh nenek moyang ini. Hormat keputusan yang diputuskan oleh MKT. Kita perlu memastikan rumah kita harmoni dan lengkap untuk kesiapsiagaan menghadapi PRU 15. Majlis mempersilakan mengalu-alukan kehadiran yang berhormat Datuk
Kita panggil dengan glamournya Tok Dad ke Majlis Persidangan Gerakan Puteri UMNO Malaysia. Teruskan, mohon. Minit lagi Boleh. Sikit lagi. Kekuatan pasukan kita mestilah menjadi agenda utama dan menjadi agenda semua lapisan pemimpin dan pengikut parti. Puteri UMNO juga harus seiring dengan penjenamaan semula Barisan Nasional bagi memberi gambaran yang lebih baik untuk rakyat. Kita kena bangga dengan jenama ini. Jenama yang kita gunakan semenjak tahun 1973 lagi. Lambang inilah yang sentiasa memberi khidmat kepada rakyat. BN mesti menjadi kerajaan pilihan rakyat semula. BN harus dikembalikan semula untuk memerintah. Dan Puteri UMNO mesti menjadi juara di hati pengundi, terutamanya pengundi wanita muda. Kekalahan lepas cukup memberi pengajaran buat kita semua. Masa. Sikit lagi. Okeylah, saya bogilah. Sikit je. Sikit lagi. Peluang untuk menang itu tidak datang berkali-kali. Saat kemenangan menghampiri, jangan kita lalai dengan godaan yang datang. Kuatkan barisan saf kepimpinan. Ketepikan cabaran yang mendatang. Harungi bersama-sama dengan ingin mencapai satu matlamat bersama, iaitu kita mesti menang PRU 15. Sidang perwakilan yang saya kasih, saya kira telah cukup saya sampaikan hasrat Puteri UMNO Wilayah Persekutuan kepada semua perwakilan. Saya serahkan kepada kepimpinan dan sidang Dewan untuk mengambil cadangan-cadangan tersebut sebagai hala tuju Puteri UMNO ke hadapan. Sebelum saya akhiri, saya tak pandai nak buat pantun ke apa ke, macam nak menyanyi macam kawan-kawan nanti hujan lebat kalau saya menyanyi. Saya cuma ingin kongsikan satu kata-kata daripada Mr. Kailash Satyarthi dari India yang merupakan seorang aktivis kanak-kanak sebagai semangat untuk kita wanita muda, anak muda terus berjuang. The power of youth is the commonwealth for the entire world. The faces of young people are the faces of our past, our present and our future. No segment in the society can match with the power, idealism, enthusiasm and courage of the young people yang membawa maksud. Kekuatan anak muda adalah kekayaan bagi seluruh dunia. Wajah orang muda adalah wajah masa lalu, masa kini dan masa depan kita. Tidak ada golongan lain dalam masyarakat yang dapat menandingi kekuatan, idealisme, semangat dan keberanian anak muda. Selamat berjuang, teruskan perjuangan. Wahai pejuang-pejuang merah jambu sekalian, wilayah Persekutuan mohon mencadang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.